وبسند المتصل إلى الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله تعالى والمسلمين بعلومه وبركاته وأنواره وأسراره في الدارين آمين. قال الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Rawahu Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-25, kurnia dan luasnya rahmat Allah. Abu Dzar radhiyallahu anhu menerangkan bahawa sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi dengan banyak pahala. Mereka mengerjakan salat sebagaimana yang kami kerjakan. Mereka berpuasa sebagaimana yang kami kerjakan. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, yakni sementara kami tidak bisa melakukannya." Beliau bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari yang mungkar adalah sedekah, dan bersetubuh dengan istri juga sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika di antara kami menyalurkan hasrat biologisnya kepada istrinya juga mendapat pahala?" Beliau menjawab, "Bukankah jika ia menyalurkan pada yang haram itu berdosa? Maka demikian pula apabila ia menyalurkannya pada yang halal, maka ia juga akan mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Tamam. Dalam hadis, bahagian sahabat Nabi SAW mengadulah arah Nabi SAW. Ya, orang-orang kaya, durang ataupun habis pahala kami ataupun habis pahala kerana rabut oleh orang kaya. Di sini ataupun maksudnya kira dijuadil tu nya, orang kaya durang pahala durang lagi banyak dari pahala kami. Sebab kenapa? Sebabnya zahaba ahlud dusuri bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Durang sembahyang macam kami sembahyang, durang puasa macam kami pun sembahyang puasa juga. Tapi durang ada ekstra, durang bersedekah dengan harta lebihan durang itu kan, sebab durang orang kaya. Jadi sini ada kalau tanikan melihat cuma pandangan orang mukmin itu patutnya cuma tu. Cuba fikirkan, dia sahabat yang datang arah Nabi SAW ni, yang durang ingaukan bukan pulang durang kalau mau jadi kaya ataupun bukan durang mengomplain cuma kami kan mau jadi kaya. Tidak. Tapi yang dorang komplain ataupun dorang punya fokus di sini ialah dorang kan mau pahala yang sama macam pahala dorang itu. Artinya fokus dorang itu ke akhirat sudah. Hatta dorang melihat kalau dorang melihat orang kaya tu bukan dorang dangki arah hartanya tu, tapi dorang dangki arah potensi untuk hartanya tu digunakan di jalan Allah Taala. Cuma tu. Jadi ini satu benda yang perlu kita perhatikan. Cumana pandangan hati dan tujuan hidup sahabat itu, sebab dorang punya fokus itu dan tujuan hidup dorang itu sudah jelas artinya dorang indah lagi kan tersuai oleh dunia tu, malah dorang melihat kepada yang beyond itu, yang sebalik itu, which is cumana dengan kelebihan di dunia itu dapat mengantarkan ke akhirat. Sebab tu sahabat-sahabat yang datang ni, of course lah kita ni tahu bahawa dorang bukan sahabat yang kaya, dia sahabat yang mungkin ada kekurangan dari segi kewangan, dari segi harta. Jadi yang dorang jelaskan arah orang sahabat yang kaya bukan kekayaan dorang, tapi kekayaan dorang dari segi kekayaan itu dilakukan ataupun dibelanjakan untuk menggapai redha Allah Taala, atau yang dorang dangkikan dan atau yang dorang ingaukan di sana. Maka itu yang mendorong dorang untuk mengadu arah Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW awalaisa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan arah kamu perkara-perkara yang boleh kamu bersedekah dengannya? Artinya bukan setakat harta saja. Artinya bukan seterhad
sedekah ataupun perbuatan baik ni arah membagi harta sahaja, malahnya innalakum bikulli tasbihatin sadaqah, bagi setiap tasbih itu sedekah ataupun pahalanya macam pahala sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan bagi setiap takbir atau Allahu Akbar, contohnya zikir takbir atau sedekah, mendapat pahala sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan bagi setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah, dan menyeru kepada yang baik ataupun sedekah. Wa nahyin an munkarin sadaqah, dan menghalang ataupun melarang daripada yang mungkar itu pun sedekah juga. Hatta wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan dalam hubungan suami isteri itu pun sedekah juga, artinya ada pahala terkandung di sebaliknya. Maka sahabat heran, artinya perkara yang terakhir disebut Nabi itu, sahabat heran. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun. Macam mana boleh kami itu sebenarnya ketika berhubungan suami isteri, kami itu melampiaskan syahwat sebenarnya. Kan artinya secara umumnya kan kita ni tahu bahawa ibadah ni ialah pada perkara-perkara yang pada kebiasaannya menyalahi syahwat. Artinya yang melawan syahwat. Puasa, sembahyang, zakat, semua tu yang bertentangan dengan syahwat. Tapi dalam kes ni, which is hubungan suami isteri, ia malah sebaliknya, ia malah melampiaskan ataupun melepaskan syahwatnya. Maka sahabat heran, macam mana boleh melepaskan syahwat itu pun dikira sebagai sedekah juga oleh Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun. Ya Nabi, dah kamu nampak katanya, kalau sekiranya orang itu menyalurkan syahwatnya tu arah jalan yang haram, berdosa juga. Maka bila mana ia menyalurkan syahwatnya arah jalan yang halal, maka ia dapat pahala, sebab dengannya ia berniat untuk indah menyalurkannya pada jalan dosa. Atau maksudnya, so di sini poin hadis ini ialah banyak sebenarnya jalan-jalan untuk memperoleh kebaikan ataupun memperoleh ganjaran ini. Ia indah terhad kepada beberapa saja. Malah jalan untuk memperoleh kebaikan dan pahala dan ganjaran daripada Allah Ta'ala tu untuk digunakan dan menyampaikan tadi kepada kebahagiaan abadi di akhirat itu sangat banyak dan malah sangat-sangat simple dan boleh dilakukan oleh semua orang. Indah kira orang kaya, indah kira orang miskin. Artinya setiap orang itu ada kelebihan dan ada peluang untuk membuat ataupun menambah kebaikan dengan caranya. Artinya okey, orang kaya menyalurkan ia punya amalan ataupun ia memperoleh ganjaran through kelebihannya, iaitu harta. Yang Nabi SAW kamu yang ada harta bukan maksudnya tidak ada harapan lagi, sebab jalan untuk menuju kebaikan itu sangat-sangatlah banyak. Hatta dengan sesimpel-simpel tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sesimpel-simpel amar bil ma'ruf, nahi anil munkar, sesimpel-simpel hattanya meninggalkan maksiat dengan niat meninggalkan maksiat ataupun indah melakukan maksiat dengan niat meninggalkan maksiat sebab ia berdosa pun mendapat pahala macam yang akhir sekali itu, iaitu hubungan suami isteri. Artinya adakah hubungan suami isteri itu pada dirinya pada asalnya berpahala? Indah. Akan tetapi ia berpahala dari segi kalau orang itu meniatkan dengan ia berhubungan suami isteri dan menyalurkan syahwatnya pada jalan yang benar, ia telah mengelakkan dirinya daripada menyalurkan syahwatnya pada jalan yang salah. Kalau ia menghadirkan dan menyedari akan perkara itu, maka ia telah menerima pahala atas perbuatannya, walaupun sebenarnya perbuatannya itu sebenarnya melepaskan syahwatnya. Tapi dengan niatnya untuk menghalang ataupun mengalihkan cara melepaskan syahwat itu daripada jalan yang haram ke jalan yang halal, ia telah mendapat pahala atas itu. Dan sebab itu kalau tadi lihat perkara-perkara yang haram, kan definisinya yang tadi mahu dengar, kalau dibuat dapat dosa dan ditinggalkan dapat pahala. Tapi maksud ditinggalkan ini ditinggalkan dengan niat. Kalau tadi meninggalkan satu perkara maksiat dengan niat, maka tadi dapat pahala. Macam masa ni kita ni meninggalkan maksiat pelang. Tadi dia berzina masa ni, tadi dia bercuri, tadi dia mencuri, tadi dia minum arak dan lain-lain. Tapi adakah tadi dibagi pahala atas setiap yang tadi tinggalkan itu? Indah. Tadi dibagi pahala dengan niat. Sebab tu di sini hubungan suami isteri pada dirinya adakah berpahala pada asalnya? Indah. Tapi kecuali dengan niat. Niatnya contohnya untuk menghalang dirinya daripada maksiat. Contohnya untuk merapatkan hubungan antara suami isteri contohnya. Ada tiap ganjaran itu. Maka cuma tu kaedahnya arah semua perkara yang harus. Jadi pada semua perkara yang harus, ada kemungkinan dan potensi untuk perkara yang harus yang biasa yang tadi buat itu untuk menjadi
amal baik ataupun sedekah ataupun amal kebajikan. Cuma nak dengan niat. Artinya dengan niat kita ni contohnya makan untuk ini biasa, contoh biasa kan tu, dengan makan contohnya tadi berniat untuk kita ni lebih bersemangat dan bertenaga untuk beribadah contohnya, dan apa namanya, menghilangkan contohnya kacau dalam otak kita ni pasal lapar atau daripada khusyuk contohnya. Dan dengan tadi makan atau dengan niat atau dengan menghadirkan niat atau ya membagi tadi ganjaran cuma tu. Maka di sini untuk tadi kaitkan dengan hadis yang lain, apa kaitan dengan hadis yang lain? Kalau tadi ingat hadis sebelum ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ya, di antara kebagusan keislaman seseorang itu ialah meninggalkan perkara yang indah sepatutnya, yang indah berkepentingan untuk dirinya lah di dunia dan akhirat. Maka orang akan bertanya macam tu apa yang kami buat? Ni banyak benda yang boleh dibuat yang sebenarnya ya'nihi satu, ataupun banyak perkara-perkara yang mungkin kita ni lihat pada asalnya sebagai la ya'nina, yang indah ada kepentingannya untuk akhirat bagi kita ni. Tapi kalau kita ni ubah saja cara kita ni melihat kepada perbuatan itu dan niat kita ni dalam berbuat itu, ia berubah menjadi perkara yang ya'nina, yang ada kepentingan dari segi akhirat. Cuma tu. Maka sebab itunya kita ni agama Islam ni terbagi dua. Ia boleh dibagi jadi dua perbuatannya. Sama ada perbuatan yang indah ada kepentingan akhirat, perbuatan yang ada kepentingan akhirat. Perbuatan yang indah ada kepentingan akhirat tani tinggalkan, perbuatan yang ada kepentingan akhirat tani buat. Dan perkara yang ada kepentingan akhirat tu banyak sebenarnya. Dan malah ia simple sebenarnya. Dan tak ada alasan untuk kita ni mengatakan macam apa tahan ku buat lagi ni lepasan ni. Habis sudah ibadah ku buat. Tidak pernah habis. Sebab jalan kebajikan dan menuju kebaikan itu sangat-sangatlah banyak dan sangat-sangat bervariasi. Dan malah perkara-perkara yang pada asalnya harus sahaja pada dirinya boleh berubah menjadi kebajikan macam itu. Dan itu yang disebutkan dalam hadis ni. Artinya basically banyak sebenarnya jalan menuju Allah Ta'ala tu. Banyak sebenarnya perkara-perkara ketaatan tu. Ketaatan kepada Allah Ta'ala tu yang tadi diperintahkan untuknya. Banyak jalannya. Dan yang penting ialah kita ni bertaat kepada Allah Ta'ala tu. Macam mana caranya? Itu terpulang arah kita ni. Banyak caranya. Dan antaranya yang disebutkan dalam hadis ini dan banyak lagi yang lain lah. Tadi akan lihat pada hadis selepas ini ada disebutkan yang lain lagi.